Okey, Assalamualaikum, selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton, sahabat-sahabat traders se-Malaysia, seanteronya lah. Indonesia pun ada tengok kan, Brunei pun ada tengok. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama sekali lagi dan apa khabar anda di luar sana? Time's up tengok. Tolong time's up. Kalau anda sihat. Baik, bertemu lagi kita pada malam ni. Alhamdulillah apa yang kita dapat ikuti daripada KKM tentang, biasa saya akan bermula dengan COVID-19 lah, sebab kita kena utamakan benda tu. Kita nak putuskan rantaian supaya kita boleh solat tarawih, kita boleh Ramadan, boleh raya dan buat apa saja macam sedia kala. So 1116 belum lagi angka yang orang kata boleh menyenangkan hati kita sebenarnya. Dia bila dah sampai bawah daripada 1000, bawah daripada 500, insya-Allah barulah kita akan rasa lega. Baik tuan-tuan dan puan-puan, episod yang ke-59 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonim, 22 Mac 2021. Baik, jangan lupa share segmen yang menarik ini kepada rakan-rakan anda, grup-grup WhatsApp anda, grup-grup Telegram anda. Boleh, tak ada masalah, supaya mereka juga dapat mengikuti satu perkongsian ilmu yang sangat menarik. Kalau ada apa-apa persoalan, anda boleh ajukan kepada doktor kita. Doktor akan memberikan penjelasan tentang Elliott Wave. Okey, dia khusus untuk Elliott Wave. Dan jangan lupa sumbangkanlah bintang-bintang anda. Terima kasih dah ada pun yang menghantarkan bintang. Semoga sumbangan anda akan memberikan lagi semangat untuk kami memberikan yang terbaik untuk anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa singgah ke channel YouTube kami, CTC FM, di mana semua segmen berada di sana. Dan apa yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan untuk saya ingatkan, share benda ni supaya apa yang anda dapat sekarang ni dapat kita sebar luaskan manfaat dia. Baik, jangan lupa share dan like. Teruskan menyumbang bintang anda kepada segmen ini. Dan sebelum kita bermula cikgu, saya baca komen dulu boleh? Okey, silakan Pak Su. Baik. Daripada Ashraf Awal, salam Cikgu Nonim, DJ Pak Su. Alhamdulillah. Saya okey. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada Grul HM. Okey, salam DJ Pak Su dan Dr. Forex, boleh terangkan perjalanan GJ minggu ini, insya-Allah. Cikgu okey je. Dan kemudian kita ada Kesatria Faris. Thank you Faris. Ya Allah, masya-Allah. Kerana menghantarkan bintang-bintang yang bergemelapan, bergelip-gelap. Bergelip-gelap ke? Salah tu. Amira Solehah. Salam Pak Su dan juga doktor. Waalaikumsalam. Kita ada Syafaris, Muhammad Syafaris. Assalamualaikum doktor. Hadir, bagus. Hadir daripada mana ni? Muhammad Afiq, Assalamualaikum doktor dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Wan Maimunah, dan share grup Telegram saya. Bagus. Ya Allah, Wan Maimunah, terima kasih. Salam doktor dan DJ Pak Su serta Boboy, semoga sihat semua, insya-Allah. Pantai Timur in the house. Baik. Assalamualaikum alls. Muhammad Hafizi, terima kasih. Waalaikumsalam. Syarizal Muhammad Syarif, Assalamualaikum doktor dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. AG Muhammad Izlan, doktor idolaku. Wow, cikgu nampak ada orang jadikan idola tu, main-main. Muhammad Syami, Assalamualaikum cikgu, Pak Su. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Zulkifli Muhammad, Assalamualaikum doktor dan juga Pak Su, hadir dengan 100 bintang. Beribu bintang. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telah menyumbang bintang anda. Rindu dekat doktor. Wow, rindu dekat doktor dengan Pak Su. Okey. Wan Maimunah. Okey, soalan biar menarik, supaya soalan anda itu bila cikgu berikan penjelasan, dia dapat dimanfaatkan oleh semua. Boleh? Soalan boleh masuk daripada sekarang. Cikgu, macam mana cikgu? Sihat cikgu? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Pak Su dengan Boy macam mana? Boy sihat weh? Alhamdulillah. Boy sihat. Dan saya juga alhamdulillah sihat. Dan macam mana pergerakan sekarang ni?
Macam ni lah Pak Su. Agresif ataupun masih lagi slow and steady? Lagi masih ada virus COVID dekat luar sana, pergerakan terbatas lah. Betul. Tak adalah rancak macam dulu. Yalah. Kita doakanlah semoga virus ini akan berkurangan. Vaksin Pak Su. Pak Su dah dapat dah vaksin bila Pak Su nak kena inject? Kita lambat sebenarnya. Mana yang B14 ni dia lambat sikit. Yang gagah-gagah ni lambat sikit. Okey, dia akan bagi yang tua, yang kita berpenyakit. Mungkin bulan 6, bulan 7 kot Pak Su. Ya, dia jangka pun Julai. Ya, Julai bulan 7. Tapi kena daftar sekarang lah MySejahtera tu. Pastikan daftar. Kalau tidak nanti dekat MyVaksin. Kalau tidak nanti tertinggal lah nama kita. Macam doktor selalu pergi ke Indonesia, Taiwan, Jepun. Kan kena tak dapat keluar negara. Negara-negara luar tak terima. Nak keluar negara, saya request vaksin awal boleh ke? Tak boleh, dia kena ikut turn juga. Melainkan kalau alasan-alasan munasabah. Kalau doktor menteri insya-Allah. Okey, baik. Ada masuk lagi alhamdulillah. Afiq, terima kasih Afiq menghantarkan bintang anda. Sayang dekat korang lah. Baik cikgu, minggu lepas saya ingat ada seorang penonton kita bertanyakan tentang apa basic Elliott Wave. Yalah, dia minta basic. Kadang-kadang bila kita dah belajar advance kita terlupa tentang basic ni. So boleh cikgu sikit lah sebelum kita ambil soalan-soalan. Okay, so basic ramai kan nak belajar basic ni. Tapi sebelum tu kita berehat dulu sekejap. Kemudian kita akan sambung kembali. Assalamualaikum, nama saya Nonim atau dikenali sebagai Dr. Foret. Temui saya dalam segmen Tanya Dr. Foret di ctc.fm tiap Isnin pada jam 10.30 malam. Di dalam segmen ini, saya akan berkongsi analisa dagangan mata wang menggunakan teknik Elliott Wave. Cara-cara bagaimana untuk growkan akaun dan tip-tip trading. Sesiapa yang nak hantar akaun yang sedang tenat ataupun tengah mengalami floating yang teruk, hasil trading yang salah jangkaan, you all semua boleh hantarkan kepada kami untuk kami bantu mencari penyelesaian yang terbaik. Kita ada satu akaun trading pendengar yang mahukan nasihat daripada Dr. Forex. Akaun milik saudara Zabib. Okey. So dia ada dua entry untuk NU, sell di mana tiada stop loss yang dibuat. Baik. Tapi so far dia punya risk masih berada di bawah 10% lah. Okey guys, jangan lupa untuk tonton ya. Maafkan kami sedikit technical problem. Okey cikgu, kita sambung kembali. Tak nak bawa masa dalam pada itu. Teruskan menghantar soalan-soalan anda tentang Elliott Wave. Di permulaan tadi cikgu, saya minta cikgu untuk menerangkan tentang basic, sebab ada soalan daripada minggu lepas. Soalan tu menarik. Mungkin dia orang baru, so mungkin ada di kalangan anda juga nak tahu serba sedikit basic sebelum kita ke soalan-soalan daripada pendengar kita. Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum kepada Pak Su dan juga Boboy, dan tak lupa juga pendengar-pendengar setia ctc.fm. Apa khabar you all semua hari ni? Dah ada yang making money, ada yang kena stop loss, dah ada yang MC ke? Itu normal kan, MC tu biasa. Tapi yang penting kita boleh kawal kita punya kerugian. Itu yang paling utama sebelum kita masuk dalam market lah. So that's why Elliott Wave ni kita kena faham dari basic, di mana dia membolehkan kita kawal kita punya kerugian. Okey, so kawal kita punya kerugian dari segi stop loss, dari segi dia punya TP, semua dah lengkap kalau kita menggunakan konsep Elliott Wave principle yang saya akan ajar dari masa ke semasa. So kita nak bercakap tentang basic Elliott Wave ni. Okey. So basic Elliott Wave ni, dia yang paling mudah adalah saya pergi ke satu chart. Okey, satu chart di mana chart ini, okey katakan ini chart ini mestilah dibuka daripada time frame yang paling besar. So paling kalau tengok ke besar, sini, mana monthly lah.
monthly lah. Okey, baik. Okay. So apa yang kita dapat sekarang, dia bermula daripada bawah ni pasu, daripada 1972. 72. Kan? Okey. Kalau fikir kan, macam tak logik kan. Betul lah, saya baru nak tanya. 1972 sampai sekarang apa Apa relevannya kita nak tarik daripada 1972 ni? Saya Ni tak lahir lagi kat sini. tak lahir lagi ya? Lahir lagi. Pak Su dah lahir belum? 72 tak apalah, nanti orang tahu umur pula. Itu saja soalan pancing kan. Alamak, tak termakan pula. Okey. Okey. So, apa kaitan 72 dengan 2021? Dah 40 tahun. Hampir 40 tahun. 39 tahun. Tahun depan 42 lah kan? 40, 42 apa? So saya pun tak boleh nak huraikan, tapi berdasarkan apa yang dia pencipta ataupun siapa yang menemui Elliott Wave ni, of course nama dia Elliott. Okey, kalau saya jumpa memang saya letak nama saya no name Wave. Nazrul Wave memang saya letak lah kan, supaya nama tu diingati sampai bila-bila. So nama dia Ralph Nelson Elliott. So dia ambil sedikit cebisan nama dia Elliott, and then dia tambah belakang tu Wave. So maksudnya Wave Elliott lah. Okay. So apa ni Elliott Wave ni? Elliott Wave ni merupakan wave yang datang daripada market structure, behavior, nature market yang sebenarnya digerakkan oleh emosi manusia. Okey, manusia yang gerakkan semua movement ni turun naik, turun naik, turun naik. Of course kalau ada algoritma pun di belakang setiap entry tu, yang set tu pun adalah manusia. Okey. So dari situlah Elliott dah jumpa satu pattern yang sentiasa berulang-ulang. Okey. Pattern dia, kalau kita nak cerita lebih detail banyak. Tapi daripada satu dia kategorikan ini adalah Elliott Wave Principle, Elliott Wave Theory. So apa yang basic di dalam Elliott Wave Principle ini? So bentuk dia mesti macam ni. Okey. Ini menunjukkan wave di dalam keadaan uptrend. Baik. Dan selepas 1, 2, 3, 4, 5, so sebaliknya dia ada. Okey. So wave pair boleh berada dalam keadaan menaik. So menaik dalam bentuk macam ni. Kalau menurun dalam bentuk macam ni. Okey. Selepas dia dah complete 5 wave up ke atas, so dia akan membuat correction. Sama juga kalau dalam keadaan menurun pun, correctionnya of course kita panggil retracement dalam keadaan menaik. Okey, ini basic yang paling utama yang kita kena tahu dan fahami. So maksudnya dekat sini, kalau dia buat 5 wave dalam skala yang besar, major trend di monthly, okey, so mesti dia akan buat correction A, B, C. Yang nyata. Okey, sama juga kalau dia turun, dia akan buat A, B, C yang jelas kita boleh nampak. Okay. Baik, setiap correction ABC lah wave dia. Setiap correction ada ABC, tapi di dalam ABC ni ada lagi, saya ringkaskan je. So dalam ABC ni ada pattern-pattern yang perlu kita ketahui. So pertama, sebagai contoh, ini adalah berbentuk zigzag. Okey. Yang kedua, dia berbentuk ini expanded flat. Yang ketiga, saya lukiskan lagi.
Ini berbentuk, ini running flat. Okey, ataupun ini berbentuk normal flat. Okey. So ini di dalam satu kategori sebab semua yang kita kena pasti sebagai flat. So ini normal flat, ini expanded flat. So ini bentuknya running flat. So ada lagi, ini berbentuk triangle. Okey. So bentuk-bentuk ni memang dia selalu akan berlaku di correction wave. So apa yang kita boleh bezakan di antara impulsif dan juga correction wave adalah kalau kita perasan bentuk-bentuk ni semua menjurus ke arah sideway, berbentukan yang di mana dia, kalau kita tengok sini, dia turun, dia naik, dia turun, and then dia akan naik balik macam tu. Sama juga macam ni kan. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. So pattern-pattern ni kalau kita tengok dekat real chart, kalau mana yang kita jelas nampak, contoh macam di sini yang saya tandakan ini adalah bentuk correction lah. Correction, ya. Correction sampai ke sini. Okey. So yang ini adalah basic yang paling penting yang perlu kita ingat. Sebab selain daripada basic-basic yang saya tunjuk ni, ada lagi gabungan pattern di dalam correction wave yang membentuk sideway yang begitu ketara, di mana ketara tu dia akan membuat kita terpaksa menggunakan konsep, kalau tengok ni, okey, sampai W, X, Y, Z. Okey, ada satu lagi, ini adalah W, X, Y. Okey, so maksud kedua-dua huruf ni, maksud dia adalah di dalam W ataupun X, Y, X, Z ni, atau satu lagi pattern ni, ada ABC yang terhasil. Macam saya lukiskan tadi, di dalam ini ada, boleh jadi ABC single stand alone, ataupun dia ada gabungan daripada pattern yang terawal saya tunjukkan tadi. Okey, gabungan di mana dia membentuk, kalau macam ni, ABCX, ABC. Okey. So gabungan ni untuk memudahkan electrician lain untuk baca kita punya analisis. So kita boleh detailkan, kita boleh tandakan W sahaja. So tak perlulah tulis ABCX, ABCX. So orang electrician sendiri automatik akan tahu, oh W. So dalam W ni at least ada macam ni, kan? Ataupun mungkin di sini sahaja dia membentuk ABC. Okey, tapi kita tandakan juga sebagai W sebab mungkin di Y nanti ada ABCX, ABCX. Nah, so takkan kita nak tanda ABC X Y. So tak sesuai. Faham tak maksudnya? Faham. Kan? So cuma satu cikgu, berkenaan dengan kenapa W, X, Y, ada X lagi satu baru Z. Okey. Sebelum kita pergi soalan Kenapa? Ini memang dia punya pattern. W, X, Y, X, Z. Okey, ataupun W, X, Y sahaja. Okey. Memang pattern wave dia Memang pattern labeling dia. So senangkan cerita, bila dalam keadaan yang simple, kita akan buat bentuk dia macam ni, A, B, C. Ini simple. Bila masuk simple, bermaksud ini adalah jelas kita nampak dalam bentuk 3 wave. Okey. Selepas ini, selepas ABC, yang akan berlaku pula, contohlah, sebagai contoh okey, ini dalam bentuk 7 wave. Apa itu 3 wave, 7 wave? Kiraan wave yang berlaku. So kalau tengok 1, 2, 3. Kan Pak Su? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kan? Wow. Okey. So maksud 7 wave ni, ini adalah gabungan pattern-pattern yang saya lukis mula-mula tadi. Sama ada sini ZZ ataupun ZZ flat terpulang. Boleh. Dia gabungan dia melebihi daripada 2 dozen. Okey. So ada satu lagi. Dia ABCX. Dia boleh buat satu lagi macam ni. Di mana CX. ini sekiranya dia punya side wave dia terlampau banyak. So that's why ini dalam bentuk 11 wave. Okay. Yang tadi 3, 3 lepas tu 7, ini 11. So 11 ni gabungan daripada 3 jenis pattern yang sama atau berbeza. Okay. Nah, so ini adalah dalam di bawah correction wave punya topik. So benda ni kalau kita nak belajar terus tentang correction wave, dia memang akan ambil masa yang lama. Sebab dia melibatkan banyak jenis pattern yang kita ketahui. So kita berbalik kepada konsep utama impulsive wave. Ini adalah bentuk impulsive wave, di mana impulsive wave ni, ini adalah major trend dia. So apa yang saya boleh tunjukkan di sini, kalau kita tengok di EU monthly punya wave daripada 1972, dia membentuk satu bentuk, ini kita panggil diagonal family. So diagonal family ni maksudnya dia berada di dalam motif wave. Motif wave ni adalah contoh major trend. Di sini adalah impulsive wave. Kita kenali sebagai satu bentuk impulse, di mana persilangan, kalau tengok betul-betul, wave 4 dia tak boleh melebihi puncak wave 1. Okey. Kalau dia melebihi puncak wave 1, kita kenali dia sebagai diagonal family. Di mana diagonal family ni, dalam ni dia ada bentuk leading diagonal dan juga ending diagonal. Dia membolehkan wave 4 ni masuk ke territory wave 1 paksu. Baik. Okey, so dia boleh macam ni. Okey. So kalau kita tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, dia boleh berbentuk macam ini. So apa yang saya lukis macam ni, so maka macam ni sajalah. Tak ada boleh macam ni, semua tak boleh. Okey. Kan, dia limit dia macam ni pun tak apa, tak kisah. Janji dia tak melebihi 2 dan juga 1. Okey. Kosong ni. So bentuk dia macam ni. Dia masuk dalam kawasan territory wave 1. So maksudnya adalah di sinilah kawasan dia boleh masuk sehingga sini. Itu kawasan dia. Okey. Ni kawasan dia. So ini semua valid di time frame besar sehingga ke time frame yang kecil. Okey. So yang tadi impulsive wave punya pattern tadi, dia berbentuk di mana wave 4 ni memang tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk territory ataupun kawasan wave 1. So itu perbezaan dia. So ini impulsive wave ni, ini melambangkan major trend. Diagonal family ni, contoh di sini leading, kita boleh kategorikan sebagai leading diagonal. Leading diagonal ni dia bermula di awal di permulaan wave. So kita panggil leading, lead ni awal lah, betul tak Pasu? Kalau ending ni akhir. Kan? Kalau ending akhir. So dia pun dikategorikan di dalam motif wave, iaitu boleh melambangkan major trend. Okey. So kalau kita tengok betul-betul di sini, kita nampak satu major trend yang jelas, di mana daripada 1972 ni
Dia membentuk leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia membuat correction dalam bentuk A, B, C. So, kalau kita tengok, kita zoom kat sini pasu. Ini monthly ya. Kita zoom. Okey, sedikit serabut. Macam saya sebut tadi. Di mana correction wave ni, dia ada ketika dia bergabung dengan pattern-pattern yang lain. So dekat sini kita boleh concludekan beberapa analisis. Yang paling simple, ini adalah A, sini B, sini C. Paling simple kalau saya lukis macam ni je kan. So orang yang nak detail lagi, dia boleh label kan. Ini adalah A. Okey. Yang B ni, dalam B ni berbentuk A, B, C, D, E. Okey. Ini berbentuk triangle. Okey. Gabungan pattern yang ada di dalam correction wave. Dan C ni, nampak ni, sama juga, tapi dia kita kategori dia boleh dilukis dari konteks macam ni. Saya lukis contoh. Mungkin ada orang buat macam ni. Okey. A, B, C, D, E. Itu melengkapkan ini adalah wave B. Okey, bila dah siap 5 tu, ini adalah wave B besar. Okey, ataupun ada yang melukis. Okey, ini adalah A, B, C. Ini A, B, C. So ini merupakan gabungan bentuk pattern di dalam correction wave lah, zigzag. Okey, gabungan di antara, kalau tengok ke sini, ini seperti bentuk zigzag, ini pun zigzag punya pattern. So dia digabungkan dan disambungkan oleh satu axis kenaikan, satu wave yang dijadikan menyambung, kita kenali sebagai X. X ni boleh berada dalam apa jenis 3 wave. Berbentuk 3 wave. Apa jenis 3 wave pattern? Maksudnya pattern-pattern yang saya beritahu awal tadi boleh ada, boleh dibuat. So kalau kita nampak kat sini, ini simple pattern saja. 1, 2, 3, 3 pattern. Kan Pak Su? Nampak tak 3 pattern? Okey, cukup. Dah boleh cukup. So daripada ini dia dah lengkap satu correction. Ini maksudnya full, apa kita panggil, full cycle dah complete. Okey, full cycle dah complete. So kalau tengok dari sini, saya ukur daripada sini 2008 sampai ke 2017, dia ambil masa 9 tahun. Baru settle correction wave di sini. So, apa yang akan berlaku sekarang? Okey. Saya lekatkan macam ni. Okey. So, apa yang akan berlaku sekarang? So, untuk kita ketahui apa yang sedang EU tengah buat sekarang, kita kena pastikan kenaikan ini ada bentuk impulsive wave. Sekiranya apa yang selalu electrician kena ingat adalah kebiasaan impulsive wave dia mesti diselami oleh contohnya impulsive wave, correction wave. Impulsive wave, correction wave, dia selalu bergilir-gilir Pak Su. Bergilir-gilir Bergilir-gilir. So kalau kita nampak kat sini, ini dah correction wave. Ini kita cakap CW lah, correction wave. Okey. So next, dia mesti berbentuk impulsive wave. So kita tengok kat sini, adakah ini dah cukup 5 wave ke atas? So kalau kita tak nampak di monthly, okey, itulah kelebihan Elliott wave, di mana kita boleh zoom in untuk memastikan kenaikan ni mesti ada 5 wave. Okey. So daripada 2017 ni sehingga ke 2018,
Okey. 1 tahun saja Pak Su. Okey, satu lagi tip adalah impulsive wave dalam skala yang kecil memang di sekejap saja dia akan buat. So kita nampak kat sini ada 5 wave tak Pak Su kat sini? Okey. Saya ringkaskan sini, kita boleh nampak 1 2 3 4 5. Okey. 5 wave. So kemudian daripada atas sampai ke bawah ni dia membentuk correction wave. Okey, dia membentuk correction wave. So sekarang ni dia, saya dah cakap tadi dia bergilir-gilir kan. Sekarang ni dia membentuk lagi jelas 5 wave. Nampak apa tu? Nampak. Okay. So apa yang akan berlaku kat sini? Okay, of course dia akan membuat sama juga dalam keadaan sekejap macam ni. ABC jugalah. Okey, ini saya tandakan bentuk simple correction. So kita boleh assume kalau apa yang saya tandakan ni, ini berbentuk zigzag. Okey, dalam pattern correction wave dia boleh, macam saya sebut tadi, dia boleh flat macam ni. Okey, dia boleh macam ni sebelum mata wang euro ni disambung naik Pak Su. Okey, so itu sedikit sebanyak yang boleh saya huraikan basic Euler wave di real chart, di mana poin-poin penting, pattern-pattern penting, gabungan-gabungan yang ada di dalam correction wave ni, itu perkara basic yang perlu kita ingat dan fahamkan. Baik, terima kasih Cikgu kerana meluangkan masa untuk basic. Saya rasa ramai yang boleh ke? Macam ni ke? Kan? Baik, kita start dengan soalan. Cikgu boleh Yang pertama saya ambil daripada atas tentang GJ tadi. Okey. Boleh? Berkenaan dengan boleh terangkan perjalanan GJ mingguan. Okey, GJ minggu ini daripada Jirul Hashim. JBP JPY. Atas sekali, soalan atas. Okey, so dia tanya soalan tentang GJ lah. Kemudian ada lagi soalan yang menarik tentang Euro ni. Saya pun best juga ni. 2002. Okey. Ni minggu lepas ada right. Betul. Minggu lepas ada. Kalau tanya saya GJ ni, kalau Pak Su ingat Pak Su. Okey. Masih ada satu kotak kat atas tu. Ya, betul. Betul tak? Ingat Pak Su? Masih ada satu kotak dekat atas tu yang saya menunggu dia sampai. So maksudnya dekat sini, walaupun kita nampak dia turun. Okey. So kemungkinan yang ada yang turun ni, ini adalah kalau kita tengok, saya pergi ke chart yang kosong Okey. Kemungkinan yang ada di chart yang kosong ni, ini adalah major correction. Tak adalah major sangat pun. Kalau kita nampak dia turun baru berapa? Baru dalam 200 pip. Okey, ini bukan major. Sebab maksud major ni dia punya sekarang ni kalau dia naik contoh dia naik contoh, saya ambil dari sini kan. Ini adalah 1924. Itu baru dikira major. Okey, itu maksudnya trend dia lah. 1924. So kalau dia buat correction, takkan 200 pip saja. Faham tak maksud saya? Ya. Dia mesti skala dalam bentuk yang bertepatan lah. Kalau naik pair tu naik 1000 pip,
takkan retracement dia 10 pip, 20 pip, 30 pip. So apa yang saya boleh simpulkan kat sini, ini adalah masih di dalam minor punya correction. So kalau kita nampak kat sini kan, ini dah naik turun, nampak kan? Naik turun. So kalau kita tengok, perhatikan betul-betul ni, okey, kalau macam ni ini pun 300 pip. Betul tak Basu? Lepas tu dia naik balik kan. Okey. Ini 190 pip. Okey, tak banyak. Kan? Yang sini yang daripada sini ke sini, ini pun 375 pip. Okey. So maksudnya dekat sini, bila kita berada di dalam major trend, penurunan dia limited. Okey, tapi kenaikan dia selepas turun tu dia naik. Turun, naik. So kalau kita tengok daripada sini pun kita dah nampak ini sekali imbas kita dah tahu ini impulsive wave. Okey, impuls di mana ini adalah trend terkini. Sebenarnya dia datang, kalau kita tengok time frame yang besar, okey, dia datang dari bawah ni Pak Su. Okey. 1, 2, 3. So that's why mengikut apa yang saya jangka kan, GJ ni masih ada ruang sedikit lagi untuk naik ke atas. Di mana yang turun-turun ni pun ini sekadar retracement sahaja. Okey, kalau kita tengok sini. Okey, di sini saya ada tanda kan. Saya ada tanda kan. Maksimum kalau kemungkinan GJ turun dalam kotak ni saja. Sebelum dia sambung naik. Ataupun kalau dia tak nak pergi kotak ni dah. Okey, dia dah boleh start naik daripada price sekarang. So stop loss dia kat sini je. So dia ada dua kemungkinan lah. Okey, sebab ini saya boleh kategorikan sebagai wave C. So wave C ni sekilas pandang kita dah nampak dia ada berbentuk 5 wave. Wave C ni dia mesti at least bentuk 5 wave Pak Su. Okay. So inilah. Dari sini dia dah boleh start naik. Okey, ataupun dari sini dia turun dulu sebelum dia sambung naik sehingga apa yang saya rasakan ini maksimum dia boleh sampai ke sana untuk GJ. Betul, itu maksimum GJ boleh sampai. Baik, itu untuk minggu ini Okey, dan okey. So kita pergi terus ke pair yang lain. Ni contoh EJ. EJ pun sama juga, kita boleh nampak ada correction. Okey. Sama juga bentuk dengan GJ ni, ABC, ada 3 wave kita nampak kat sini. So kalau EJ ni, kalau kita tengok di 4 hours ataupun di bigger punya time frame, kita nampak trend line masih belum dipecahkan. Okey, trend line kecil saja yang berjaya dipecahkan. So macam GJ tadi, saya masih bias EJ ni dia boleh naik ke zon kotak merah ni dahulu sebelum dia terjun di time frame yang besar. Kalau tengok time frame yang besar ni, okey, ini adalah ABC, terjun dia ke bawah. Okey, tapi ini kiraan di weekly count. So ini kalau tengok ni kiraan yang cukup besar lah, bermula daripada 2013. Okey, tapi kita zoom in kan lagi. So kita boleh nampak sini adalah A, ini B, ini C ke atas ni. Okey, so untuk EJ. So untuk EU ni pula, okey, kalau tanya saya,
kita kena tengok kepada dollar index punya kekuatan. Okey, tapi daripada stand alone punya kiraan, memang apa yang saya nampak, saya lebih bias EU ni makan menaik ke atas. Okey, so kalau kita tengok ke sini, okey, ni di Howard One punya time frame. Okey, kita dah nampak ini ada berbentuk 1, 2, 3. So sini saya labelkan sebagai 1. So maksudnya ini adalah impulsive wave. 1, ini correction. 2, so dia akan buat satu lagi impulse, dia turun balik, kemudian dia akan sambung balik naik. So dekat sini, kenapa saya cakap bila wave ni bagus? Sebab kita dah tahu automatic kalau wave yang saya tandakan ni sebagai wave 1, dia memang tak boleh break garisan merah ini. Sebab salah satu faktor ataupun rules yang paling kena ingat, wave 2 ni dia tak boleh melebihi permulaan wave 1. Right. Okey, so inilah yang kita kena ingat dan kena amalkan. So daripada basic yang mudah ni, automatik kita dah tahu stop loss kita dekat sini. Sebab kalau kena, memang automatik kiraan kita ni salah. So bila salah, kita kena buat counting semula, recounting balik kita punya analisis. Okay, so EU pun saya jangkakan menaik, sama juga dengan GU, di mana apa yang saya jangkakan, USD akan kembali lemah. So kita tengok semula ke dollar index seperti yang saya jangkakan last week, di mana index ada yang minta, boleh tengok, di mana dia betul membuat kenaikan sehingga ke zon kotak merah yang saya tanda last week. Okey, so selagi dia tak break, saya tandakan juga last week, selagi dia tak break garisan merah ini menunjukkan ini masih valid untuk kita labelkan sebagai satu permulaan wave 1 sebelum dia sambung ke bawah. Jadi kalau kita tengok di time frame yang besar, kalau Pak Su ingat, ada satu lagi kotak merah dekat bawah tu. Okey, Pak Su, nampak tak? Okey, nampak. So selagi dia tak break, ni, okey, dan selagi kotak merah ni hold dia juga, so saya lebih bias USD akan sambung, kekuatan mata wang USD ni akan kembali melemah. Disebabkan kalau kita nampak sekarang ni dollar index dia turun naik. Kita tengok mata wang lain pun, GU turun naik. Betul. Kan? Itu kemungkinan kalau dollar index ni itu berada di fasa sideways, iaitu fasa correction wave. Okey. Baik, okey cikgu. Satu soalan daripada AG Muhammad Izlan. Soalan saya, macam mana kalau satu impulsive wave tu di time frame bawahnya tak nampak subway-nya? Macam mana? Lurus je terpacak ataupun terjunam? Nak kira macam mana? Okey. Kalau sebab tu saya tak galakkan kiraan di minit 1. Mustahil. Dah faham lah ni. Faham tak? Sebab tu kalau kita tengok di time frame yang besar, mesti akan ada subwave di dalam time frame besar tu. Kalau kita buat kiraan di M1, macam mana kita nak nampak subwave? Sebab tu M1 ni sebenarnya ada orang boleh guna, dan dalam teorinya kita boleh trade menggunakan M1. Okey, tapi terus terang saya tak guna kiraan di M1. Sebab apa? M1 tu menunjukkan banyak false dan noise punya signal. Okey, dia turun naik, datang news dia kacau sekejap, and then dia sambung resume balik.
major trend bagi sesuatu pair itu. Okay, so kita sambung lagi ke next pair. Apa tadi? Tadi EU kan, Pak Su? EU dah dari Tony Moreno dah okey. Okay. Tadi tapi ada satu soalan. GJ, ya? Sekejap. Nak tanya kenapa chart EU ada dari tahun 70-an sedangkan mata wang euro cuma diperkenalkan sejak 2002. Adakah dulu tak gunakan nama euro? Okey, saya sebenarnya dikenali sebagai pakar Elliott Wave. So adakah soalan ni tu bersesuaian dengan apa yang tak ya juga ya. belajar? Kan? Okey. Ini nanti kita tanya Cikgu Yun. Nanti tak apa-apa. Nanti kita boleh tanya Cikgu Yun. Ni bab macam ni. So, Okey. bila kita Saya lock soalan ni. Okey, sebab bila kita tengok chart, ada setengah broker dia sampai tahun 2000, ada sampai tahun 1993. Kan? Setiap broker dia berbeza-beza. Kan? Saya tak ada lah nak telefon setiap broker. Kenapa engkau tahun 2000? Engkau 93. Faham tak maksud saya? So apa yang saya nak terangkan, Elliott Wave ni dia bersambung. Okey, bersambung daripada awal permulaan mata wang tersebut. Okey, contoh GJ lah. Ada setengah broker kalau kita tengok macam Oanda ni. Sekejap. Alamak. Oh, dia daripada 2000. Okey, macam GA ni 2005. 2005 betul. So ada broker lain dia start lebih lama lagi. Faham tak? Dia datang daripada lebih lama lagi. So saya sebagai seorang analisis, saya akan cari kaji adakah data ni memang datang daripada permulaan mata wang ini. Kalau tak ada, okey, saya memang kena start kira daripada 2005. Kalau ada, saya pergi kembali ke awal mata wang. Sekejap, saya cuba cari sini Ini 2005 GA Okey. Cuba cari. Saya pun seronok ni. Okey, ini 2002. Ini guna broker FSCM. Okey. Okey, ini datang daripada 1975. British pound dan juga Australian dollar. Kan? Ini datang daripada 1975. So ini membuktikan setiap broker ni dia punya data feed berbeza. Okey, data feed berbeza. Mungkin broker ni dia dapat lebih awal lagi kot. Mungkinlah, saya pun ataupun tapi contohnya sebagai GJ ni kalau tanya saya memang ada data feed daripada tahun 1950-an, ujung-ujung 1950-an. Wow. Sampai ke sekarang. So that's why saya pernah tengok tu, cikgu ada tunjuk. So that's why apa yang ingin saya katakan, kita sebagai electrician ni, okey, contohlah EU tadi. GU pula cikgu. GU pula. GU belum. GU dengan gold belum. Okeylah, kita terus sambung dah 10 minit lagi kan. Tinggal 10 minit. Tembang lama ni mendarut. Okay. Kesian orang nak tanya gold dengan GU ni. Okey. So kalau tanya saya gold saya masih favor untuk menaik. Menaik. Okey, menaik, Pak Su. Mengapa cikgu kata naik? US belum turun lagi. Indeks. Okey, Pak Su ada sell tak ada lah. Tak ada. Okey. Sebab dekat sini okey, saya tandakan zone ni Okey. So dalam zone ni, okey, first kali kita boleh kategorikan mungkin kat sini ada dua analisis. Satu menunjukkan turun, satu menaik. Okey, first kali kalau menaik. Kalau menaik, yang kita nampak, yang saya tandakan ni, ini adalah 1, 2, 3, 4, ni 5. Okey, senang cerita saya padam semula. Okey.
Kalau menaik 1, 2, 3, 4. So 5. So ini bentuk leading diagonal merupakan permulaan bagi wave 1. Baik. Okey. Ini kiraan yang boleh kita pertimbangkan letak tepi sini. Baik. Yang kedua. Tak Yang tahu. kedua ini adalah A, Itu. B, C. Di mana ini masih di dalam mode correction. Correction. Okay. So, apa yang perlu kita tengok di current cycle sekarang ini? Sebab apa? Kalau ini adalah berbentuk A, B, C, wave sekarang ni, okay, dia tak boleh break atas ni Pak Su. Dia tak boleh kena garisan yang Ujung saya C tu. Okey. ujung C ni. Alright. Okey. Kenapa ABC? Saya zoom dekat 4 hours Okey. Kenapa di ABC? Kalau ikut kiraan Fibonacci, dia boleh pergi ke bawah sikit lagi. Itu kalau ikut kiraan Fibonacci. Tapi sebenarnya kiraan Fibonacci ni, okey, itu dijadikan sebagai satu panduan sahaja. Okey, dia tak mesti wajib pergi. Tak. So kita boleh consider kan, selagi okey, kita boleh consider kan, selagi trend line tak break, selagi bawah ni masih hold, Okey. okey, ini kalau tanya saya, memang saya bias, ini adalah berbentuk macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan dia tak bermaksud terus naik 5 ni Pak Su. Okey. Kan, dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, dia ada ni. Dia ada ni. Sebab tu bila kita faham konsep Elliott wave ni, kita tak kejar price, kita tunggu price tu datang kepada kita. Kan konsep yang kita faham. So sekiranya kalau ada yang rasa ini dah tinggi nak buy ni, takut-takut, tunggulah, dia mesti akan sampai balik semula dalam bentuk 3 wave ke bawah. So mungkin level-level yang you all tandakan tu dia akan sentuh balik. Okay, so itulah Elliott wave, di mana bila kita hayati betul-betul Elliott wave ni, dia membolehkan Pak Su kita kita buy dekat high, sell dekat bawah. Okey. Faham tak Pak Su? So Faham. contoh macam sekarang ni lah. Okey. Ini dekat atas ni pun, ini consider high daripada 1677, 1680 kan. Consider high dah ni. Tapi kita masih boleh buy. Sebab kita tahu structure, market structure yang dia nak buat. Terutama kalau contohnya andaian kita macam ni. So kita masih tahu at least dia ada a few cycle yang dia perlu siapkan naik ke atas sebelum dia sambung turun. So kalau nak buy dekat sini pun kita dah tahu kat mana exit kita nak keluar. So maksudnya kita tak boleh TP kat atas ni. Tak boleh. Sebab dia mesti ada ABC dulu. Okey. So dia bergantung kepada kita punya pemikiran di mana entry kita tu, kita nak scalp ke, intraday ke, atau nak swing. So kalau contohlah you nak masuk swing dekat sini, okey, garisan yang saya tanda ni ataupun saya letakkan kotak di zone sekarang ni, sinilah. Okey, sekarang ni contoh nak buy kan. So you nak swing. So bila price turun ke sini,
kita masih senyum. Faham tak? Itu konsep swing. Di mana kalau kita perasan tadi, saya bagi tahu correction wave dia berlaku minimum 3 wave. Kalau keadaan sekarang ni 3 simple wave. So macam ni lah, A, B, C. Kan? Dan correction ni dia tak boleh melebihi mana ni. Okay, dia boleh buat macam ni. Ni sebagai contoh. Kalau kita nak swing kan, kita masuk kat puncak atas ni. Baik. Bila dia turun kat sini, elevation yang tahu, yang betul-betul faham, dia takkan cut loss. Dia boleh entry balik. Sebab dia dah nampak clear 3 wave down dan memang dia tahu wave ni akan sambung naik semula sehingga kan melepasi entry pertama walaupun di atas ni tadi. Faham tak Pasu? Ini untuk swing sesuai sangat. Untuk swing memang sesuai. Tapi mana yang tak biasa nak swing tu, dia kena start, janganlah target dia jauh dulu. Mungkin relax je. Kalau kita selalu intraday 50 pip, 40 pip kan, so kita kena slow-slow 100 pip, 200 pip, kemudian 300 pip, 400 pip. Tak boleh terus 1000 pip. Kadang-kadang kita boleh dapat 1000 pip tu, tapi maksud wow tu kita tak sangka. So bila tak sangka tu, itu bukan berada dalam kita punya konteks pemikiran. So close je lah kan. Close je dulu. Tiba-tiba dapat macam tu, itu bonus. Sebab sebelum ni memang kita tak pernah dapat 1000 pip. Okay, tiba-tiba waktu tu market crash, dapat 1000 pip. Close je, buat apa kita nak tunggu? Okey. Baik, sangat-sangat menarik. Wow, lepas dah semua soalan ya. Semua pair pun dah complicated tapi menarik. Okey. Biasalah elite wave ni permulaan dia agak memang sukar. Saya sendiri pun akui memang sukar, tapi result dia tu macam cikgu dah lama, macam mana cikgu boleh terus bertahan dengan elite wave dan mendapat profit yang alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu untuk perjumpaan kita malam ini bersama dengan Cikgu Nonem. Cikgu, akhir kata daripada cikgu. Majulah forex untuk untuk negara. Baik. Kepada anda semua di luar sana, ribuan terima kasih kepada yang share, terima kasih kepada yang menyumbangkan bintang-bintang anda. Semoga Allah saja membalas jasa anda, dan saya doakan anda semua di luar sana supaya setiap kali dagangan anda mendapat profit yang baik, insya-Allah. Dengan itu saya Boboy dan cikgu-cikgu Nonem ucapkan esok macam biasa bersama dengan Pak Su, kita enjoy layan muzik sampai jam 11. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Pak Su, nak tanya. Besok bila enjoy tu boleh bawa borak kosong ke? Ada call in masuk boleh ke? Boleh lah. Boleh Kalau saya call Pak Su boleh lah? Boleh, tak ada masalah. Call je, nanti saya sambung terus. Okey. Apa masalah? Alah, tak ada hal lah. Okey. Janji tune in dengan Google Play Store ada cukup. Okey Pak Su. Baik mana yang belum download, tune in, boleh download, boleh dengarkan radio kami melalui online. Live kita belum fikirkan lagi untuk buat live dengan saya. belum lagi. Kita lebih kepada radio online. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih cikgu, halalkan segala ilmu yang dicurahkan malam ni. Bye bye.